Berdasarkan apa yang diperkatakan oleh netizen adalah bahagian defensive midfield. Syamil Kuti memainkan peranan yang sangat baik dan dialah orang yang paling sesuai untuk posisi itu. Aku rasa inilah masanya untuk KPG buka hati, lapangkan dada untuk try cuba Hong Wan, Afiq Fazail ataupun mungkin player yang sedia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kali ini kita bersama dengan program baru yang akan dikendalikan oleh aku. Kita panggil program ni Aperture. Kita nak sembang berkenaan tentang sukan. Bukan bola sahaja, mungkin next week kita akan cerita badminton, olahraga ataupun yang lain-lain juga. Okey, untuk minggu ni sebagai debut untuk Aperture, aku nak bawa korang sembang sikit pasal Pesta Bola Merdeka 2023 yang baru berlangsung. Tahniah diucapkan kepada skuad Kim Panggon kerana muncul naib juara Pesta Bola Merdeka 2023. Walaupun ramai yang beranggapan ini masa yang sesuai untuk kita jadi juara, tapi bagi aku sometimes kita menang dan sometimes kita belajar. Aku ambil momen kekalahan tu sebagai lebih kepada belajar lah. Walaupun kita tengok di ruangan media sosial, terutamanya netizen penyokong Malaysia sendiri banyak menghentam beberapa individu, beberapa pemain. Aku personally tak happy lah dengan benda ni sebab pada aku kesilapan memang berlaku dan baik silap sekarang daripada kita buat kesilapan masa Piala Asia. Alright, so aku ingatkan sekali lagi kepada yang nak menghentam, mungkin boleh bagi kritikan tapi janganlah sampai menghina, okey? Alright, apa yang boleh diperkatakan, apa yang boleh kita belajar daripada Pesta Bola Merdeka? Satu poin yang aku nak utarakan hari ini adalah kita perlu sedar bahawanya sekiranya pemain utama, kesebelasan utama bayangan KPG kalau tidak dapat beraksi sama ada injured ataupun hal-hal lain, siapa yang bakal menggantikan mereka? Mungkin poin utama yang kita dapat lihat adalah di bahagian pertahanan di mana Syarul Saad tak ada dan selalunya bila Syarul Saad dengan Dion Kuz beraksi, kita nampak ada satu gandingan yang kental. So, bukan aku nak salahkan Dominic Tan yang tidak dapat step up. Bagi aku dia dah buat kerja dengan baik. Sebab berapa kali juga dia memotong hantaran, dia berlawan dengan fizikal yang besar and nampak presence dia dekat situ. Cuma mungkin kalaulah ada komunikasi yang lebih, kesilapan-kesilapan tu mungkin tak akan berlaku. Jadi jangan pandang pada satu kesalahan, kita boleh lihat pada yang lain juga. Cumanya andai kata Syarul Saad tak dapat sempat pulih ataupun tak sempat cergas menjelang Piala Asia, adakah Dominic Tan calon yang sesuai untuk bergandingan Dion Kuz? Ataupun mungkin kalau Dion Kuz sendiri yang cedera, siapa yang menggantikan? Okey, kita tengok nama-nama yang boleh diletakkan di sana. Biasanya kita ada Syarul Nazim Zufaka, Afro, dan juga kita ada Junior Ekstal. And sebelum ni pun kita selalu nampak Kuzaimi PE. Mungkin Kuzaimi PE mungkin kena cepat-cepat catch up dia punya performance untuk dapatkan kepercayaan KPG balik. Kalau dekat left back, aku cukup risau juga. Kalau Corbin Ong tak dapat bermain, siapakah yang bakal menggantikan dia? Kita ada Daniel Ting, and maybe kalau AFF tahun lepas, KPG pernah menggunakan Fazli Mazlan. Adakah Daniel Ting, Fazli Mazlan setaraf dengan Corbin Ong? Tanya aku personally, kalau untuk dua perlawanan dalam Piala Pesta Bola Merdeka ni, aku meletakkan nilai Corbin Ong tu sangat tinggi sebab aku nampak kesungguhan dia berlari, kesungguhan dia recover bola dan kesungguhan dia membantu serangan. Jadi macam kalaulah Corbin Ong ada, aku rasa tempat tu memang selesa untuk dia. Tapi kalau dia tak ada, siapa nak ganti? Tengok juga dekat right back, Matthew Davis, performance dia solid. Tapi apa akan jadi kalau dia injured? Siapakah yang kita boleh naikkan untuk gantikan dia? Azam Azmi Murad dan juga Syamil Safari, ada dua. Sekali lagi aku tanya, adakah mereka dah capai level Matt Davis? Kalau kita tengok dalam Pesta Bola Merdeka, memang Azam Azmi diberikan ruang, terutama pada final untuk second half. Good job juga Azam Azmi, overlap yang bagus. Tapi mungkin ada part yang dari segi marking mungkin tak sesolid Matt Davis. Dan pilihan yang kedua, Syamil Safari, mungkin juga faktor kekurangan minit membuatkan level dia agak lebih bawah sikit daripada Matt Davis. So, apa akan jadi? Dan satu lagi posisi yang aku rasa kritikal juga kalau kita berdasarkan apa yang diperkatakan oleh netizen adalah bahagian defensive midfield. Kalau tanya aku, berdasarkan kelayakan Piala Asia tahun lepas, Syamil Kuti memainkan peranan yang sangat baik dan dialah orang yang paling sesuai untuk posisi itu. Itu kalau tanya aku personal lah. Tapi cumanya dalam keadaan sekarang, kalau Syamil Kuti tak sempat cergas, kita ada Brandon Gunn, kita ada Noah Lane yang biasa digunakan oleh KPG.
Soalan yang sama, adakah mereka dapat memainkan peranan sesolid Syamil Kuti dan adakah mereka betul-betul sudah faham cara permainan yang dikehendaki oleh KPG? Dua pemain ni, kedua-duanya dapat kritikan juga daripada netizen, tapi aku sendiri tak nak menghukum apa yang mereka lakukan sebab mungkin faktor keserasian dan faktor masa menentukan mereka dapat memahami ataupun tidak cara permainan KPG. Mungkin kalaulah selepas mungkin untuk persediaan kelayakan Piala Dunia masih tak dapat pemain yang betul-betul solid, aku rasa inilah masanya untuk KPG buka hati, lapangkan dada untuk try cuba Hong Wan, Afiq Fazail ataupun mungkin player yang sedia ada cuba untuk bermain di posisi tersebut. Mungkin antara yang dah ada yang boleh main di situ Stuart Wilkin. Mungkin. Okey. Yang penting kita perlu siapkan plan B untuk bahagian yang memang sangat crucial, bahagian yang perlu beri protection kepada back four kita. Satu lagi tak ketinggalan posisi striker yang memang kita ada natural number 9, memang hanya Darren Lock sahaja sekarang dalam skuad yang biasa dipanggil. Cumanya pernah berlaku Darren Lock tak dapat dipanggil. Darren Lock injured masa di Terengganu dulu lawan Timor Leste dan lawan Solomon Island. Kita meletakkan Paulo Josue di posisi tersebut. Tapi aku tak nak anggap itu sebagai satu penilaian sebab mungkin tahap Timor Leste dan Solomon Island jauh berbeza dari kita. Walaupun dia banyak skor masa tu, memang boleh katakan berjaya, tapi dengan tahap permainan macam tu, itu bukan kayu ukur sebenar. Siapa yang boleh step up? Andainya Darren Lock cedera, kalaulah, bukan kita minta, tapi kalaulah. Siapa yang kita boleh naikkan daripada under 23? Kita ada Lokman Hakim, kita ada Fergus Tierney, Hakimi Azim dan maybe Alif Ikmarizal. Aku excited sebenarnya kalaulah KPG boleh pilih mereka daripada under 23 ni untuk cuba adapt dengan permainan skuad senior, terutama Alif Ikmarizal dan Hakimi Azim. Dengan fizikal dan kebolehan diorang menjaringkan gol, aku rasa perlu diberi ruang dan perlu diberi peluang. And of course lah sebenarnya aku harapkan kalaulah Syafiq Ahmad dapat kembalikan form dia, dialah calon sesuai sebenarnya untuk berada di situ. And aku nak kena sebut juga ada beberapa bahagian yang kita tak perlu risau, antaranya goalkeeper. Kita tahu kalau bukan Shihan pun kita ada barisan keeper yang sangat baik. So aku tak risau dengan goalkeeper dan juga bahagian wing. Kita memang ramai wing yang hebat. Contoh yang 4 regular mesti ada, Safawi Rashid, Arif Aiman, Faizal Halim dan Akia Rashid. Mereka pun boleh rotate sesama mereka, digunakan pada setiap perlawanan dan terbukti strike force kita memang sangat hebat dari segi winger kita. Itu yang memang kekuatan kita selama ni dan kita perlu teruskan. Okey, itu antara apa penilaian aku mengenai situasi kalaulah player-player utama kita tak dapat turun. Aku tak pernah mendoakan benda yang tak baik, tapi at least sebagai pasukan yang sedang bersiap untuk kejohanan besar, mesti ada plan B dan kita harapkan pemain-pemain simpanan walaupun tak main, jangan rendahkan tahap anda, terus berusaha supaya bila anda dapat peluang yang tak disangka, anda dapat step up play macam player-player utama. Itu yang kita harapkan. So, aku harapkan korang juga dapat berikan komen, dapat berikan pandangan siapa yang korang rasa layak untuk menggantikan player-player utama ni pada setiap posisi. So, dalam Aperture memang kita akan meraihkan apa juga komen anda, apa juga pandangan anda. Sekali lagi, kalau nak mengkritik, biarlah berpada-pada dan jangan terlalu menghentam. Okey, ini semua untuk kebaikan sukan dan terutamanya kebaikan bola sepak negara. Demi Harimau Malaya, demi Malaysia. Jumpa lagi Aperture. Assalamualaikum.